Ini saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Universiti Sains Malaysia USM. Prof, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara ini dari sudut undang-undang, Tan Sri Muda Yassin dan juga Jemaah Menteri masih lagi menjalankan tugas eksekutif mereka. Tapi adakah dengan kenyataan terbaru ini ia mampu meredakan suhu politik ketika ini? Tak, saya rasakan kita harus kembali kepada nota kaki dalam konteks politik siasat negara kita kerana kesemuanya adalah bergantung pada angka. Jadi kenyataan semalam adalah lebih merupakan kenyataan meminta pengunduran Perdana Menteri berdasarkan kepada beberapa perkara yang telah diperincikan oleh Presiden Parti. Tapi akhirnya kita harus melihat dalam proses pembentukan sebuah kerajaan dan juga pelantikan seorang Perdana Menteri, ia kembali kepada perlembagaan roh yang dibina dalam perlembagaan berdasarkan kepada kearifan ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong yang punya kuasa pelantikan berdasarkan kepada budi bicara. Perkara 42, 43 dalam perlembagaan harus dihormati dan saya percaya itu jugalah menjadikan rujukan dalam penentuan pelantikan seorang Perdana Menteri. Tanpa ada angka, agak sukar untuk kita realisasikan pelantikan seseorang pemimpin di kerusi nombor 1. Malahan sebelum ini ada beberapa pemimpin yang menyatakan mereka ada majoriti, ada sokongan yang padu untuk bentuk kerajaan, tapi akhirnya kita tidak melihat ia berlaku kerana bila kita menyatakan bahawa ia berdasarkan kepada perlembagaan, sudah pasti perlu ada dokumentasi yang legit, yang rasmi, yang sah, yang boleh diberlakukan. Itu harus jadikan sebagai petunjuk jika mahu menunjukkan bahawa wujudnya perpecahan dalam bentuk sokongan. Malahan kalau kita perhatikan sokongan berbelah bahagi dalam parti UMNO juga mungkin memberikan impak kepada sejauh manakah sebenarnya wujud secara kolektif, secara konsensus keseluruhannya akan menyokong kenyataan yang telah dibuat oleh Presiden. Di sini, apakah ini sebenarnya merupakan satu talian hayat untuk Perikatan Nasional ataupun sebenarnya adalah talian hayat kepada apa yang dinyatakan oleh UMNO ke atas perkara yang sedang berlaku hari ini. Prof, sudah menjadi rahsia terbuka terdapat pecahan ataupun perbezaan pendapat dan juga sokongan dalam parti UMNO itu sendiri yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini. Dan pastinya dalam masa kurang 2 minggu lagi apabila Dewan Rakyat bersidang pada 26 Julai nanti, ia akan menjadi medan untuk menterjemahkan sokongan. Adakah Prof merasakan akan berlaku undi ataupun undi percaya ataupun usul percaya ataupun tidak percaya dalam tempoh singkat 5 hari Dewan Rakyat itu bersidang yang sepatutnya digunakan untuk membahaskan, membincangkan mengenai pelan pemulihan negara, soal polisi dan juga soal rakyat dalam tempoh 5 hari itu, Prof? Saya melihat barangkali akan ada usaha untuk membawa usul undi tidak percaya, undi percaya ke atas Perdana Menteri sebagaimana yang pernah dilakukan di dalam sidang sebelum ini. Tapi akhirnya kita harus melihat kepada peraturan Dewan, kita harus melihat kepada undang-undang apakah itu mudah dilakukan. Ia kembali kepada kedudukan Ketua Dewan dan kita harus faham Ketua Dewan adalah Perdana Menteri dan juga kedudukan Speaker sendiri sama ada mahu membenarkan usul itu menjadi keutamaan ataupun usul-usul lain yang harus diberikan tumpuan. Misalnya, usul-usul yang dibawa oleh kerajaan harus seringkali diberikan kepentingan dan juga keutamaan berbanding dengan usul-usul lain. Dalam konteks ini saya percaya ordinan darurat dan juga isu tentang pelan pemulihan negara akan diberikan keutamaan dan saya tidak nampak bagaimanakah akan ada bucu yang membolehkan usul undi tidak percaya atau percaya ini dibawa, melainkan adanya sokongan daripada speaker sendiri untuk benarkan ia berlaku kerana sehingga kali ini kita melihat ia hanya boleh berlaku andai kata ianya mendapat sokongan dari speaker dan juga dibenarkan oleh Ketua Dewan. Dalam konteks itu, sidang parlimen yang akan bermula pada 26 Julai barangkali akan wujud desakan secara berterusan untuk membawa usul itu, tetapi buat masa ini saya tidak nampak ia boleh berlaku. Sebab itu saya rasakan kenyataan semalam oleh Presiden lebih menyentuh kepada kedudukan Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Ia tidak menyentuh sangat tentang kedudukan sokongan kepada Perikatan Nasional. Ia tidak menjelaskan perincian mahu meninggalkan kerajaan, meminta menteri-menteri UMNO keluar daripada kerajaan ataupun menolak pencalonan atau pelantikan timbalan Perdana Menteri ke atas Datuk Seri Sabri dan juga Menteri Kanan Hishamuddin Husin. Jadi saya melihat di sini mungkin
usaha dilakukan secara berterusan untuk menunjukkan wujudnya krisis legitimasi ke atas kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, tetapi cara pendekatan yang diambil ini barangkali sukar untuk direalisasikan. Ya, dan pastinya pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Hishamuddin sebagai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sebagai Menteri Kanan diharap dapat memperkukuhkan lagi jentera pentadbiran kerajaan yang ketika ini dibayangi dengan pergolakan dan juga percaturan politik. Bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam meimbangi kuasa di antara pentadbiran, pengurusan pentadbiran negara dan juga di sebalik itu memastikan keseimbangan kuasa politik di antara UMNO dan juga Bersatu dalam Perikatan Nasional ketika ini? Kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri harus dibaca sebagai pemimpin kanan di dalam parti yang memayungi kedudukan UMNO di dalam kabinet berdasarkan kepada jawatan Menteri Kanan dan juga jawatan naib presiden di dalam parti. Saya percaya kedudukan itu akan membolehkan melahirkan keadaan menang-menang, mengimbangi struktur ataupun mencari konstruk sosial di antara peranan di dalam kerajaan dan juga di dalam parti. Memang bukan mudah untuk memuaskan kesemua hati yang terlibat, tetapi untuk mencari satu keadaan yang membolehkan wujudnya kompromi dan pengorbanan, ia melibatkan personaliti-personaliti yang sama ada bersedia untuk melakukannya ataupun di sebaliknya. Jadi sebagaimana juga kedudukan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sendiri sebagai Menteri Kanan, saya rasakan peranan itu penting walaupun tidak ada jawatan dalam parti. Bagaimanakah beliau mampu untuk menzahirkan kedudukan sebagai seorang peneraju di dalam beberapa isu sebelum ini dan membawa pengalaman tersebut untuk membolehkan kerajaan dilihat lebih stabil dan juga lebih menentu. Kerana krisis tentang legitimasi, krisis keabsahan, krisis kepimpinan ini sudah berpanjangan untuk sekian lamanya. Keadaan yang tidak menentu, tidak stabil ini tidak mengharmonikan mana-mana pihak, tetapi lebih daripada itu, kita harus melihat usaha ini adalah untuk membolehkan keadaan suhu yang mendidih dalam konteks politik tanah air itu dapat diredakan, kegelisahan yang melanda rakyat dapat diatasi bersama jika sekiranya masing-masing menunjukkan rasa tanggungjawab dalam soal ini. Dan bagi saya, apa saja keputusan yang telah dibuat harus juga kita akur kepada kedudukan rakyat sendiri. Apakah sebenarnya ini memenuhi tuntutan keperluan kemahuan rakyat ataupun sekadar satu keputusan yang dibuat oleh parti. Prof, bagaimana peranan ataupun langkah yang boleh dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin itu sendiri sebagai Ketua Kerajaan Pentadbiran Perikatan Nasional untuk memastikan wujud kestabilan itu? Kerana sejak awal lagi beliau mentadbir, banyak perkara ataupun isu politik yang sedikit sebanyak mungkin mengganggu perjalanan pentadbiran. Jadi sudah hampir 2 tahun kita berada dalam keadaan pandemik ini dan dengan pelantikan Timbalan Perdana Menteri bagi membantu beliau dan juga pelantikan Datuk Seri Hishamuddin sebagai Menteri Kanan, adakah ini memberi sinar untuk pentadbiran yang lebih efisien? Ya, saya rasakan pelantikan ini akan mampu untuk membantu kerajaan dari sudut pengalaman dan juga kebolehan dan juga kewibawaan. Tetapi waktu yang sama, barangkali Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri dan juga Ketua kepada di dalam parti gabungan mampu untuk menggunakan komunikasi di dalam parti supaya dapat membawa kesemuanya ke atas meja rundingan. Apakah kita memerlukan satu formula baru, apakah tawaran baru harus dilakukan untuk mengatasi polemik yang sedang berlaku. Bila kita membawa satu formula ataupun satu tawaran baru, sudah pastilah tawaran itu harus dinilai dan juga diteliti sepenuhnya supaya masing-masing merasakan bahawa boleh membawa kepada keadaan yang menang-menang tanpa ada pihak yang merasakan terpinggir ataupun terkebelakang. Itu yang berlaku saya rasakan sepanjang 1 tahun. Ada yang merasakan bahawa mereka tidak dilibatkan sama, mereka tidak diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Barangkali dengan apa yang sedang berlaku ini, mungkin perlu ada sedikit tarik tali yang dikendurkan untuk membolehkan
skill komunikasi itu dipertingkatkan dalam kalangan semua pihak. Ia harus boleh lakukan dua hala, bukannya sehala. Dan mungkin juga kita lihat dalam konteks ini kedudukan kerajaan boleh diperkukuhkan jika sekiranya kepentingan yang mahu ditonjolkan itu adalah bukan semata-mata kepentingan parti ataupun personaliti, tetapi tanggungjawab bersama dalam menangani isu yang sedang kita hadapi. Tanggungjawab bersama itulah saya rasakan berteraskan kepada politik, berhemah, bermoral, mampu diguna pakai untuk membolehkan kemulut ini kita redakan seketika. Gencatan politik harus dilakukan. Jika tidak ada gencatan politik, saya rasakan sukar untuk kita keluar daripada malapetaka yang sedang kita landai ini, kerana kesemuanya adalah saling lengkap-lengkapi di antara satu sama lain. Isu politik, ekonomi, kesihatan. Jadi kalau isu kesihatan ekonomi juga dipolitikkan, maka bilakah kita mampu untuk keluar daripada isu ini? Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, bercakap mengenai keputusan ataupun kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkenaan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih lagi sah sebagai Perdana Menteri.